ta'rif ya terlibat dengan mustalah hadis, ada beberapa perkara yang perlu kita tahu sebelum pada mempelajarinya. Ni perkara yang ketiga dalam mukaddimah tu kitab ni. Ada 45 ni ta'rif disebut. Pertama sekali ilmu mustalahi. Ilmu mustalah, kata dia ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haisul qabulu ataupun min haisul qabuli warraddi ataupun warraddu. Ilmu mustalah hadis ataupun orang panggil metodologi hadis, istilah orang putih ni metodologi hadis. Iaitu ilmu bi usul, pelajaran mengenai asas-asas. Usul ni teras kot Melayu. Kalau pokok tu hak batai dia tu. Pokok belaka bermula daripada akar, batai, dahan, cabai, bunga, semua panggil pokok lah. Tapi kalau sebut usul, kalau tak ada dia, tak pakai kerja barang lain. Kalau tak ada batai, kalau ada dahan pun tak pakai. Dah gitu kan dahan ada, batai tak ada, tak pakai. Ilmu bi usul, iaitu ilmu mengenai teras wa qawaidah dan formula-formula. Qawaid ni kaedah, kalau rumah gak tias seri lah. Formula beberapa asas dan beberapa formula. Ilmu mustalah hadis ni ilmu mengenai asas-asas dan formula yu'rafu biha ahwalus sanad. Kalau kita belajar, kita dapat kenal dengannya, dengan asas tadi kita dapat kenal ahwalus sanad, keadaan sanad. Tak usah sebut lagi-lagi apa tak nak, pasal bawah tu dia ta'rif. Wal matni, dan juga matan. Jadi kita tahu ilmu, kita tahu usul dan juga qawaid ni, kita dapat tahu keadaan sanad dan juga keadaan matan. Apabila kita tahu keadaan matan min haisul qabul, sama ada boleh diterima hadis tu, warad ataupun ditolak. Ana tak bakitlah kalau orang ngaji mustalah hadis ni, apabila orang sebut hadis maudhu', dia pergi kata maudhu' pun hadis juga. Ada orang kata, ada orang sebut begitu. Jadi orang ngaji mustalah hadis ni dia tidak akan sebut begitu. Orang sebut begitu orang tak ngaji mustalah hadis. Jadi mustalah hadis ni artinya kita mempelajari formula-formula yang dapat kita tahu mengenainya sanad, matan. Hasil kita tahu matan dan sanad, kita tahu juga boleh diterima ataupun boleh ditolak sesuatu hadis. Jadi amalan 3 perkara. Jadi ilmu mustalah ni ada 3 kerangka. Kerangka pertama asas dan formula. Yang kedua untuk mengetahui sanad dan matan, dan yang ketiganya untuk menerima ataupun menolak sesuatu hadis. Maudhu'uhu, perbincangan ilmu mustalah hadis ni, as-sanadu wal matnu, sanad dan matan, min haisul qabulu war raddu, sama ada nak diterima ataupun ditolak. Jadi perbincangan ilmu mustalah hadis ni hanya duk cakap sanad, cakap matan saja. Cakap sanad, cakap matan saja. Dia tak cakap muka lain. Tak cakap bahasa Arab. Tidak terlibat bahasa Arab ngaji dia luar. Kalau sebut mustalah hadis, sanad dia lagu mana, matan dia apa dia. Itu dia sanad dan matan. Samaratuhu, panggil hasil daripada kita belajar ilmu mustalah hadis. Samarah ni asalnya buah. Dari bahasa Arab samarah ni artinya buah. Kita tanam pokok, hasil daripada buah tu dipanggil samarah. Samaratuhu, hasil daripada kita mengaji ni, tamyizus sahihi minas saqimi. Kita dapat membezakan hak segar, hak sihat, sahih ni segar ataupun sihat, minas saqim dengan hak sakit. Minal hadis, iaitu kita dapat tahu hasil daripada kita belajar ilmu mustalah hadis ni, iaitu kita dapat tahu hadis hak yang segar, yang gagah, boleh buat bujah, boleh buat belawai, dan juga hak yang sakim. Sakim ni hak tak segar. Ini sakimun, kata Nabi Ibrahim. Begitu kan? Nabi kita Muhammad SAW sebut, lau kaziba Ibrahim la kaziba salasa kazibat, sintaini fi haqqihi, sintaini fi haqqillahi wa wahidatin fi haqqihi. Nabi Ibrahim ni, Nabi Muhammad kata kalau kira nak kata pelawak kan, ada 2 tempat pelawak. Kalau nak kira pelawak tapi tidak pelawak, dalam banyak-banyaknya ini sakim. Apabila orang ajak pergi tubik, nak pergi berkela tu, dia tak segi, dia sebut ini sakim. Aku ni tak segar, tak segar.
Jadi samaratuhu, kesan dia ataupun hasil kita dapat daripada belajar ilmu hadis ni, iaitu tamyizus sahih. Kita boleh membezakan hak yang sahih, yang segar, yang baik, yang sahih dengan hak yang tidak baik. Nombor 4-nya al-hadisu lughatan al-jadid. Wa yujma'u ala ahadisa ala khilafil qiyasi. Hadis, ta'arif hadis. Hadis ni kata dia lughatan, dari segi lughah. Kita baca lughatan. Kalau kita mengaji nahwu dia panggil binaz'il khafidi. Asalnya fil lughati. Kita buat huruf P ni, kita baca bagi atas. Dengan cara kita cabut tubik perkara yang menyebabkan jadi jar al-khafid. Jadi kata dia lughatan al-jadid. Hadis ni dari segi bahasanya jadid. Jadid makna baru. Dan new one. Jadid ni baru. Jadid ni baru. Wa yujma'u ala ahaditha, dan dibuat jamak. Plural dia nya ahaditha ala khilafil qiyas, lain daripada kaedah qiyas. Kalau kita mengaji nahwu, cara nak buat jamak ni, dia ada beberapa kaedah cara nak buat jamak. Sepatutnya hadis ni tidak boleh dibuat jamak atas ahadis. Dia kena hadisatun, barulah ahadis. Hadisun dia kena bawa jamak hudatsa. Tu kaedah macam kabirun kubara. Begitu. Jadi khilafi berbeza dengan kaedah biasalah. Sepatutnya hadis itu jadi hudasa, tapi dibuat jamak ahadisa. Itu makna khilaf qiyas. Jadi mereka cerita hadis ni dari segi bahasa, misalnya hadza saubun hadisun, ni baju baru. Tidak kata hadis Nabi dak ni. Nama kita kan hadis Nabi kan. Hadza saubun hadis, ni baju baru. Dari segi bahasa penggunaan dia. Dia kalau kita mungkin kalau kita kitab besar lah, seorang ta'alim Pakistan nama Maulana Taqi Usman, cerita tak apa dah. Maulana Taqi Usman ni dia cuba kaji apa orang dulu ni menamakan apa yang disebut, yang dikata, yang dibuat, yang dilakukan oleh Nabi ni sebagai hadis. Apa tak guna perkataan yang lain. Kalau hak Tuhan sebut Quran, dah gitu kan, Quranul Karim atau sebagainya, tapi tiba-tiba hak Nabi sebut, Nabi buat ni, ulama kita panggil dia hadis. Dia dalam banyak-banyaknya, kerana hadis ni dalam banyak-banyak lah. Ada muka yang dia sebut tu 3, 4, 5, 16 perkara. Amanya tak saya sebut banyak-banyak tu, nak sebut saja. Ada banyak-banyak sebabnya, kerana hadis ni makna baru. Pasal sumber kepada hukum ni, sumber kepada ataupun kita panggil istidlal, bukti kepada agama ni ada 2 asas dia, yang muttafaqun alaih, yang diterima umum, iaitu Quran dan juga hadis Nabi. Jadi Quran tu disebut kalamullah, manakala hadis ni disebut kalamur rasul. Kalamur rasul. Jadi oleh kerana kalamullah ni qadim, azali lagi, maka kalamur rasul tu disebut hadis. Dia dinamakan baru. Jadi beza di antara kalamullah dengan kalamur rasul. Kalamullahil qadim, maka kalamur rasul disebut al-hadis, kerana baru disebut. Itu dalam banyak-banyak bab apa limadza summiyal hadis wa hadisan, bab apa dinamakan hadis tu sebagai hadis. Itu dari segi bahasa lah. Istilahan ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Ma udifa, apa saja yang disandarkan, atau apa saja yang sapan Nabi. Ma udifa ila Nabi, udifa idafah ni asalnya sandar. Kita ngaji dan belajar nahwu tu mudhaf pun ilaih. Dah gitu kan, saya huruf ni sandar qasa lagi. Udifa ni makna sini sandar, apa saja yang disandar atau apa saja yang sapan Nabi. Min qaulin, sama ada kata-kata, fi'lin, perbuatan, takrir, akuan, au sifatin, ataupun sifat. Sifat ni berbentuk apa nama ni,
khalqi ataupun khuluqi. Nabi tinggi rendah berapa apa semua tu dipanggil hadis. Nabi ni lagu mana, rambut dia panjang pendek berapa ni juga dipanggil hadis kerana sifat dia khalqi. Bahkan Tirmizi tulis satu kitab nama Syama'il At-Tirmizi mengenai sifat-sifat Nabi. Tangan dia ni lagu mana, panjangnya, pendeknya, berapa semua. Muka dia lagu mana. Apa disebut ketiak dia hitam, putih dan sebagainya. Hatta yura bayadu ibtai disebut belakang. Jadi apa saja ya jujuk sapan Nabi, sama ada kata-kata, perbuatan ataupun akuan dia. Akuan ni apa-apa yang dilakukan depan dia. Dan juga sifat dia, maka dinamakan hadis. Hadis dari segi istilah. Kita tak payah baca ngajak reka-reka dah. Yang kelimanya al-khabar. Khabar. Lughatan an-naba'u. Jam'uhu akhbar. Khabar ni berita. Al-khabaru ni berita. An-naba'u ni makna berita juga. Nabiyun tu ambil daripada naba'at lah. Ada orang baca wan nabiyyin. Ada setengah kira baca wan nabi'i. Lagi tu kan. Naba'at. Maknanya riwayat, berita, cerita. Wa jamuhu akhbarun. Dia punya jamuknya akhbar. Khabarun ni akhbar. Istilahan fihi salasatu aqwalin. Wa hiya awalan muradifu lil hadisi. Manakala istilah, yakni istilah kita mengaji ni lah. Kalau dalam kitab fiqh istilah juga istilah fiqh lah. Istilah ni kata dia ada 3 pandangan. Jadi khabar ni tak sepakat ulama dalam mentarifkan dia. Hasil pada tak sepakat ni jadi 3. Ada 3 yang diterima sebagai istilah kepada khabar. Pertama, muradiful lil hadis, sama erti dengan hadis. Jadi khabar dengan hadis ni makna tula. Ai inna ma'nahuma wahidun istilahan. Manakala sebut hadis ataupun sebut khabar, mari tula. Itu satu erti. Sanian mughairul lahu. Yang keduanya kontradik ataupun beza dengan hadis. Beza 100%. 360 darjah dia punya beza. Fal hadisu ma jaa'a 'anil nabiyyi wal khabaru ma jaa'a 'an ghairihi. Hadis hak mari Nabi, manakala khabar hak mari bukan daripada Nabi. Jadi hak yang mari daripada Nabi dipanggil hadis, hak yang mari bukan daripada Nabi dipanggil khabar. Ini makna yang kedua kepada khabar, makna istilah. Salisan a'ammu minhu. Yang ketiga, khabar ni lebih luas daripada hadis. Makna dia lebih luas daripada hadis. Hadis ni agak sempit sikit, agak am, agak khas. Ai innal hadisa ma jaa 'anil nabiyyi wal khabara ma jaa 'anhu au 'an ghairihi. Iaitu hadis ni apa saja hak mari Nabi, manakala khabar apa yang mari Nabi dan mari daripada orang lain hak yang bukan Nabi. Itu makna lebih umum. Lebih umum daripada hadis. Jadi dah mula sekali lagi. Khabar ni ada 3 takrif. Pertama, sama erti dengan hadis. Yang kedua, bercanggah 100% dengan hadis, iaitu hadis mari Nabi. Khabar ni bukan daripada Nabi atau mari daripada